membuat beberapa rujukan apakah yang terbaik untuk saya berikan, walaupun bukanlah seorang yang profesional, bukanlah seperti Abdullah Khairi, bukanlah seperti Ustaz apa nama tu yang Terengganu, Allahumma salli tetapi walau bagaimanapun saya akan cuba buat yang terbaik bagi mempersembahkan, berkongsi apakah yang di sebalik seorang insan, seorang hamba Allah, seorang wali Allah yang hebat, yang sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menamakan satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah yang ke-31, surah yang ke-31, dan diberi nama sempena namanya, iaitu Luqmanul Hakim. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita sama-sama berkongsi siapakah wali Allah, hamba Allah yang soleh ini, yang hebat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, surah ataupun kisah tentang Luqmanul Hakim ni kita boleh sama-sama rujuk, kita baca dalam surah Luqman, iaitu bermula daripada ayat 12 hingga ayat ke-19. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 8 ayat tuan-tuan dan puan yang mengisahkan tentang Luqmanul Hakim. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya akan bacakan beberapa ayat itu, kemudian saya akan terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah, iaitu kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu, dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada diri sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat yang ke-12 surah Luqman. Ayat yang ke-13, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Ayat yang ke-14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, iaitu dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah, yakni Allah, jualah tempat kembali, iaitu untuk menerima balasan. Ayat ke-15, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Maksudnya kedua ibu bapa kita, walaupun mereka kedua ibu bapa kita, tetapi kalau mengajak, mendesak supaya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Maksudnya walaupun ibu bapa kita na'udzubillah min zalik, orang yang kafir contohnya, maka Allah perintahkan kita supaya bergaullah dengan kedua ibu bapa kita di dunia ini dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal soleh. Kemudian kepada akulah, yakni Allah, tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu akan kerjakan, kamu telah kerjakan. Ayat ke-15. Ayat ke-16, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Luqman menasihati anaknya dengan berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala tersembunyi. Seterusnya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikendaki diambil berat melakukannya. Ayat ke-18, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia lain, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan belagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong lagi takbur, lagi membanggakan diri. Ayat terakhir cerita tentang Luqmanul Hakim, iaitu ayat ke-19. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata, berbicara dengan orang lain. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, itulah antara ayat-ayat di dalam surah surah Luqman, di antara ayat 12 hingga ayat 19, yang mengisahkan tentang seorang hamba Allah, seorang wali Allah yang bernama Luqmanul Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, pada malam ini kita berkongsi siapakah dia Luqmanul Hakim. Saya telah membuat rujukan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Menurut Ibnu Katsir, nama sebenarnya Luqman ibnu Anqa ibnu Sadun. Ada juga yang mengatakan bahawa Luqman bin Tharan.
Beliau adalah seorang penduduk, ada yang katakan dari Jerusalem, ada yang mengatakan dia dari Habasyah, Ethiopia, seorang yang bibirnya tebal, kulitnya hitam, rambutnya kerinting. Dan ada juga dikatakan beliau Luqmanul Hakim adalah qadi di zaman Nabi Daud. Dan pendapat terakhir mengatakan Luqmanul Hakim ni adalah seorang tukang kayu dari Ethiopia. Jadi tuan-tuan dan puan, ada beberapa versi dan pandangan. Jadi yang jumhurul ulama mengatakan beliau adalah seorang hamba dari Habasyah. Persoalannya, adakah Luqmanul Hakim seorang nabi? Jadi setelah diteliti beberapa pandangan, jumhur ulama mengatakan, berpendapat bahawa Luqmanul Hakim adalah seorang hamba Allah. Dia adalah wali Allah. Dia adalah hamba Allah yang soleh. Menurut Ibn Jarir Al-Tabari berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memberi Luqmanul Hakim pemahaman dalam agama, akal dan kebenaran dalam perkataan. Itu antara pengenalan tentang Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim ni bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah wali Allah, hamba Allah yang soleh. Diberi apa? Diberi kebijaksanaan. Diberi kebijaksanaan dalam pemahaman dalam agama. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Dan kenapa ia terkenal? Dia terkenal kerana nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Untuk apa? Untuk boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan hidup kita, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Apa kisah yang terkenal sebelum kita bercerita tentang nasihat-nasihat yang boleh kita jadikan panduan kepada hidup dalam kehidupan seharian kita? Apakah kisah yang terkenal yang telah tuan-tuan dan puan-puan, saya kira telah pun mengetahui cerita ini? Ceritanya Luqmanul Hakim dengan anaknya. Ceritanya dengan anaknya, demo ni pergilah ke mana? Pergi ke Merkit, ke pasar Merkit. Orang Parit kata Merkit, kan? Pergi ke Merkit dan masuklah ke Merkit tu. Luqman ni dengan anaknya ni, Luqman naik haimar ataupun keldai. Dia naik keldai, anaknya berjalan gedi. Kemudian orang dekat Merkit tu kata, tengoklah orang tua tu, katanya. Tengoklah orang tua tu, kan? Tak bertimbang rasa langsung, dia naik keldai, anaknya biornya berjalan. Kopi itulah yang pertama. Kemudian lepas itu kan jalan lagi, dia turun pula di biornya, anaknya naik, dia turun ke bawah. Lepas itu pula orang pula bercakap lagi. Ada juga yang bercakap, jalan-jalan nampak juga bercakap. Apa kata dia? Tengok orang tu dah tua, di bio dia anaknya jalan kaki, punya tak berakahnya anaknya. Kata orang Parit lah, anaknya tak berakah betul lah. Haji memang tak ngasih. Atau tak ngasih. Haji memang tak ngasih. Anaknya katanya. Udah kopi tu pula nyudahnya buat apa? Dua-dua naik. Dua-dua naik. Punya tak berakahnya dua-dua. Udahlah keldai tu kecil kan. Dua-dua pula naik. Sek-sek kawan sampai melendut-lendut, ngeledin pinggang. Ngongah keldai tu. Itu cerita. Udah dua-dua naik pun jadi kopi tu. Kemudian dua-dua turun pula. Bercakap juga orang ni. Keldai ada. Apa pasal tak naik? Dua-dua berjalan. Jangan tongin betul lah namanya. Itu ceritanya lah tuan-tuan dan puan kan. Jadi apakah intipati bila dia nak Luqman menasihatkan ke anaknya? Dia mengatakan, kita jangan kira apa orang nak kata. Pertimbangan orang jangan kita kira. Jangan kita ambil pertimbangan orang ni. Apa yang orang cakap tu jangan kira. Kita kira apa Allah kata. Walaupun manusia berkata macam-macam, tapi pertimbangan kita adalah apa yang Allah kata. Jadi itulah moral of the story tonight. Kita walaupun manusia ni macam-macam kata, naik salah, turun salah, kita buat kopi ni salah, kita buat kopi tu salah, ada aja orang ini kata kopi tu, orang ni kata kopi tu. Kita janji kita buat perkara yang niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita buat itu benar, bertepatan dengan surah Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka siru ala barakatillah, teruskan.
Jadi jangan kira apa orang kata. Kalau tuan-tuan dan puan nak kira apa orang kata, langsung tak ngeruit kita, kan? Tak ngeruit. Langsung apa tak boleh nak dibuat. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah antara nasihat-nasihat, kisah-kisah daripada Luqmanul Hakim. Baik, kita lihat pula intisari nasihat Luqmanul Hakim yang boleh kita jadikan panduan pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Bukan untuk komen-komen aja, untuk yang bercakap ni pun sama. Baik, yang pertama, apa dia yang pertama? La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Lagi apa? Menunaikan solat. Ya bunayya aqimis solat. Kemudian melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa lagi? Bersabar terhadap bala bencana dan jangan bersifat sombong. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu jalan, jangan kamu palingkan muka ke arah orang lain tu, jangan. Sebab itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Macam mana gayanya? Bila kita berjalan tu, nongok aja. Nongok aja rupanya. Mengepok aja rupanya berjalan. Itu orang sombong. Maksudnya kita bercakap, kita berjalan dengan senyum, dengan tunduk, tunjukkan muka yang baik. Jadi itu ciri-ciri orang yang tidak sombong, orang yang akhlak yang mulia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama, apa nasihatnya tadi? Jangan syirik. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, menunaikan solat. Yang keempat, melakukan kebaikan. Yang kelima, mencegah kemungkaran. Yang keenam, bersabar. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap bala bencana yang menimpa kita. Dan jangan bersifat sombong, tuan-tuan dan puan. Itu antara nasihatnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tuan-tuan dan puan, yang pertama, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah ni tuan-tuan dan puan semua dah, tuan-tuan guru selalu dah khabar dah, macam-macam semua kita dah tahu, kan? Tetapi pada zaman kini tak ada lagi lah orang yang masang ancok, masang ancok. Memasang ancok, letak mulihkan rumah. Ada mulihkan rumah, letak ikat daun apa dekat tiang seri ni, kan? Ada pernah baru tengok mulihkan rumah, masang ancok dalam hutan. Setawa. Dari zaman sekarang udah korang dah tu. Generasi lama tu dah pupui. Tapi ada lagi tuan-tuan dan puan. Apa katanya tau? Anaknya ngandung. Lepas itu ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah khabar anaknya, kamu sampai masa ni lenggang perut. Anaknya tak payah, kan? Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat doa selamat. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, something happen pada kandungannya tu. Something happen. Itulah kamu, aku dah khabar dah, katanya. Kamu aku suruh buat lenggang perut, hari tu kamu tak ada, degil, biut. Jadi itu ayat-ayat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan sebab tak buat lenggang perut tu, anaknya dalam kandungan itu jadi macam-macam. Something happen, that means something bad happen. Kata dia orang putih lah. Sebab tuan-tuan dan puan, saya ngajar ni kebanyakannya cakap orang putih, kan? Tapi tak ada je orang putih parit. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kan? Itu syirik. Jadi apa ceritanya? Orang nak muja-muja sekarang ni tak ada dah. Kau ada muja nombor ekor ke? Tak ada dah. Jarang mana kita dengar, kan? Tapi yang kita selalu terdengar ataupun tersebut, macam mana abang? Sihat ke? Well, macam mana abang ni nampak macam maintain je. Udah umur 5-60 maintain. Segar je rupanya. Well, aku katanya makanan yang aku jaga. Makan benda berkhasiat. Suplemen, pergi gym katanya. Tak ada langsung bersyukur, tak ada langsung alhamdulillah. Tak ada. Cakap apa itu? Cakap orang syirik kepada Allah SWT. Dia menganggap bahawa usahanya makan suplemen, usahanya pergi gym tu ngangkat sampai bodinya sampai bengkok-bengkok apa itu, kan?
Dia ingat itu menyebabkan dia sihat. Na'udzubillah min zalik. Itu cakap-cakap zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Apa lagi cakap-cakapnya? Kamu kerja apa sekarang? Yalah, sekarang ni doktor falsafah. Dengan aku dulu study rajin. Bila aku belajar dulu dapat 4 flat dan semua. Itu sebab aku dapat jawatan sekarang. Nampak? Tak ada langsung. Dia ingat usaha dia saja yang menyebabkan dia dapat jawatan setinggi itu, tuan-tuan dan puan-puan. Syirik kepada Allah SWT. Kita kena cover. Alhamdulillah, Allah SWT beri rezeki. Baik. Kemudian anak kamu dapat berapa A nya SPM baru ni? Straight A+. Straight A+. Atau macam mana? Aku bagi suplemen. Itulah Satnikah bagi, kan? Satnikah suplemen ni baginya. Dia ingat suplemen tu yang menyebabkan anak dia boleh mencapai kejayaan cemerlang. Auzubillah min zalik. Jadi kita sebagai orang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, insya-Allah. Itu antara kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apabila kita mendapat sesuatu yang baik ataupun tidak baik. Kalau tidak baik pula, mujarlah. Aku tadi berempit Formula 1. Kalau tidak tak sampai lagi. Bukan alhamdulillah, dengan izin Allah SWT Allah kurniakan aku masa, sebab Allah yang menguasai masa ni. Jadi aku sempat sampai alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kata-kata orang zaman sekarang. Lagi apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya pernah ini saya pengalaman saya sendiri. Sewaktu itu di Madinah, tengah sembang-sembang pasal pelaksanaan hukum Islam. Dia kata apa tau? Tak payah dah hukum-hukum ni, hukum Islam, hukum hudud ni tak payah. Undang-undang yang sekarang dah ada dah. Yang ada sekarang ni dah okey dah. Cuma pelaksanaannya tak dibetulkan. Na'udzubillah min zalik, saya kata. Undang-undang sekarang bukan undang-undang Islam. Jangan kita kata undang-undang sekarang ni adalah yang terbaik. Itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang yang terbaik adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala bersumberkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita kata, dah bagus dah apa yang ada ni, udahlah, tak payah nak pindah-pindah lah. RUU 355 tak payah dah. Na'udzubillah min zalik. Jangan tuan-tuan dan puan, undang-undang yang ada ni bukan bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan kita kata undang-undang yang ada ni yang tidak bercanggah dengan syarak yang kita kata dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Kita boleh menyebabkan kita syirik. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa jadinya kalau orang buat syirik apa itu, bercakap apa itu? Na'udzubillah min zalik. Terbatal imannya tuan-tuan dan puan-puan. Segala apa yang ibadatnya akan terhapus sama sekali, dan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang syirik. Syirik zaman moden, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Seterusnya, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, kepada yang ada lagi kedua ibu bapa, berbuat baiklah dengan mereka. Bagi saya dah tak ada peluang dah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah tak ada peluang dah untuk berbuat baik kepada mereka. Hanya yang dapat saya buat ialah hadiahkan Fatihah dan berdoa kepada mereka. Marilah malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita hadiahkan kepada ibu ayah kita, sama ada dia hidup ataupun mati, dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan ibu bapa saya, ibu bapa tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, yang dapat mendengar suara saya, beroleh kebaikan daripada apa yang kita hadiahkan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah masih ada lagi ibu dan ayah, kita hendaklah sopan, merendahkan suara, memuliakan mereka, memuliakan mereka dan merendahkan suara kita. Jangan kita tinggikan suara kepada ibu ayah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kepada anak-anak, kepada anak-anak yang masih ada lagi ayah, hormatilah ayah dan hormatilah ibu. Kepada ibu, katalah ada di kalangan kita yang mak ayahnya udah uzur, udah tua, di sinilah ujian kepada kita.
kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk beroleh pahala. Tetapi di sana ujiannya besar. Kamu cakap bolehlah, kamu tak merasa katanya. Ada tak dengar punya macam tu? Ada. Kamu pandai cakap, suruh sabar, suruh cakap lembut, kamu tak merasa. Mulutnya tu bisa walaupun tak lalu berjalan. Nampak. Jadi nak buat macam mana tuan-tuan dan puan? Itu ujian bagi seseorang, ujian bagi kita. Jadi kita kena banyak tahan, sabar kan. Orang tengah kopi ni suruhnya sabar kan. Ada seorang ahli kaunselor, dia kata orang tengah mereh, tahu-tahu tengah mereh, jangan suruh dia sabar. Lagi marah dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita, kalau kita berbuat baik kepada ibu ayah kita, insya-Allah hidup kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya aqimis solah aqimis solah. Marilah wahai anak kesayanganku, dirikalah solat. Dirikalah solat. Maksudnya dengan solat itu dia dapat membentuk diri kita. Dirikan solat itu maksudnya membentuk diri membentuk diri kita. Maksudnya dengan solat itu kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan solat itu dapat mencegah as-salatu tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tuan-tuan dan puan, itulah solat yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan iaitu mendirikan solat. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan, kalaulah kita solat tapi kadang-kadang kita terlancut juga, atau terlancut juga kiranya. Jadi kita cepat-cepatlah beristighfar. Kita cek balik solat kita ya tuan-tuan dan puan. Baik. Kemudian kita melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kita mengajak kepada kebaikan tuan-tuan dan puan. Kita ngajak kepada kebaikan, kita ngajak jiran kita ngajak mula-mula kita mula dengan keluarga kita dulu, anak isteri kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita ajak kepada yang senangnya, yang tengah kita kempenkan iaitu kita kempenkan semayang, solat maghrib, isyak, subuh tu berjemaah. Kita sasarkan tuan-tuan dan puan, kita sasarkan sehingga serupa macam solat Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan, kalaulah pihak masjid saja yang mewar-warkan, mencanangkan, tetapi tidak mendapat kerjasama, tak jadi juga. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan, supaya marilah sama-sama kita, bukanlah ngajak tuan-tuan aja, kita sama-sama, kita sama-sama ngajak qaryah kita ni agar datang bersolat berjemaah bersama-sama kita. Dan tuan-tuan dan puan, kita mencegah kemungkaran. Itulah nasihat yang berikutnya, mencegah kemungkaran tuan-tuan dan puan. Cakap senang. Sekarang ni kalau kita nak cegah kemungkaran, jaga baik-baik, kita pula macam salah. Apa kamu sibuk katanya? Mak bapak aku pun tak ada. Saya punah. Saya bercakap, saya kata menasihatkan anak dia. Nasihatkan anak dia kan. Jadi adalah ceritanya, nasihatkan tentang dia buat tu tak elok, tak baik kan. Dia kata, apa kamu heran? Mak bapaknya bercakap tau, mak ayahnya ada lagi, apa yang kamu sibuk katanya. Terkedu teman weh. Langsung tak apalah kata. Kopi itulah ceritanya. Jadi tuan-tuan dan puan, kenalah hati-hati. Kita nak mencegah kemungkaran di waktu akhir zaman ini sangatlah susah tuan-tuan dan puan. Jadi tapi itulah cabaran supaya kita mendapat kebaikan. Kita cegah kemungkaran itu, mudah-mudahan dengan ayat kita, dengan orang kata nasihat kita itu, orang itu akan meninggalkan kemungkaran dan kembali ke jalan kebenaran. Kemudian bersabar terhadap bala bencana. Rasanya sebelum ini saya pernah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan tentang bersabar. Sabar adalah perkara yang senang dicakap, nak buatnya susah. Sebab apa? Untuk mendapatkan pahala yang paling tinggi sekali apabila berlakunya sesuatu kejadian itu. Kata contoh berlakunya, kita pun tengah bawa kereta baru, kita gedegang dentak dia orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah
itulah antara apa nama tu, ganjaran yang paling besar sekali daripada kesabaran. First grade punya kesabaran, tuan-tuan dan puan. Kalau dia dia entok, siapa pula ngentok aku ni, memang tak berakal, tak nampak kan kereta baru aku. Lepas tu baru dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu second class, third class, tuan-tuan dan puan. Contoh apabila kita mendapat berita kematian orang yang paling kita sayangi, ungkapan yang paling pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar yang paling utama, tuan-tuan dan puan. Kemudian yang akhir sekali, kita jangan bersifat sombong. Jangan memalingkan muka dalam keadaan sombong daripada orang lain. Kita hendaklah menunjukkan muka yang senyum, sebut cheese, macam tu. Macam seorang sahabat kita tu kan, dia nyerongin je dari jauh. Nampak ke tak nampak ke orang, dia nyerongin je. Kita tegur orang, kita bagi salam ke orang, assalamualaikum, kepada orang yang kita tahu, kita kenal, ataupun orang yang kita tak kenal, kita bagi assalamualaikum. Janganlah kita bagi assalamualaikum, kita bagi kum yang panjang. Jadi kita bagi salam macam sahabat-sahabat kita, orang Arab, orang Timur Tengah, assalamualaikum. Itu salam yang orang kata sedap sikit kita dengar, kita jawab ni kan. Jadi kita cakap dengan elok-elok, kita bertegur sapa dengan baik dengan manusia di sekitar kita. Kita berbaik dengan jiran kita, jangan kita sombong, tuan-tuan dan puan. Baik, itu antara intipati nasihat yang kita dapat saring, yang saya dapat saring daripada 8 ayat, 7 ayat tadi, iaitu daripada ayat surah Al-Luqman ayat 12 hingga ayat ke-19. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan itu saya rasa setakat itulah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat, kita dapat sedikit orang kata info, apakah nasihat-nasihat, siapakah dia Luqmanul Hakim, dan bila dia hidup tu, di zaman dikatakan di zaman Nabi Daud, jadi kita kenal, dan kenapa dia terkenal, kerana nasihat-nasihatnya kepada anaknya, dan boleh dijadikan panduan kepada kehidupan seharian kita. Jadi saya menangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan salatul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidni ilman, Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.